Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau lah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lam. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada malam ini. Malam ini kita masih lagi ingin meneruskan menjelaskan isi kandungan kitab Q&A Fiqh Perubatan karangan Dr. Muhammad Rafiqi. Hari ini merupakan sesi kita yang ke-34. Kita masih lagi berada pada bab yang ketujuh dan bab yang ketujuh daripada kitab ini memberikan tumpuan kepada isu-isu fikih yang ada kaitan dengan puasa, yang ada kaitan dengan golongan para pesakit. Pada sesi minggu lalu kita telah kongsi dengan antum tentang pendirian Majma' Fiqh Al-Islami. Majma' Fiqh Al-Islami ataupun yang lebih dikenali sebagai International Islamic Fiqh Academy. Satu badan yang mengumpulkan para ulama syariah daripada masa ke semasa untuk membahaskan tentang isu-isu semasa. Dan Majma' Fiqh Al-Islami ini ataupun International Islamic Fiqh Academy, mereka pernah mengeluarkan fatwa ataupun resolusi pendirian mereka terhadap sebahagian isu-isu semasa yang berkaitan dengan puasa. Sama ada batal puasa ataupun tidak. Pada sesi yang lalu kita telah kongsi dengan antum sebahagian perkara-perkara yang menurut Majma' Fiqh Al-Islami tidak membatalkan puasa. Antara yang kita bahaskan pada sesi lalu, kata Majma' Fiqh Islami, penggunaan inhaler bagi pesakit asma pada siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Sama juga kan dengan tampal gigi, cabut gigi, cuci gigi, selagi mana tidak melibatkan makan ataupun minum, dia tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan penggunaan ubat titis hidung, itu juga tidak membatalkan puasa. Penggunaan gas oksigen, anesthesia, acupuncture, ini semua tidak membatalkan puasa menurut pendirian Majma' Fiqh Al-Islami, International Islamic Fiqh Academy. Hari ini kita nak sambung lagi beberapa perbahasan, masih lagi kita nak bahaskan tentang apakah pendirian yang dipegang oleh Majma' Fiqh Al-Islami berkaitan dengan isu-isu semasa yang ada kaitan dengan puasa dan kaitannya dengan perubatan. Pada malam ini saya nak mulakan dengan satu perbahasan tentang ear wash. Obat titis telinga ataupun ear wash. Jadi kalau orang tu dia ada masalah dengan tahi telinga, dia ada masalah dengan orang putih panggil sebagai earwax. Jadi dengan kewujudan earwax ataupun tahi telinga yang barangkali sudah keras, dia blok pendengaran seseorang. Lalu dia pergi doktor, kan? Dia pergi klinik, doktor cek telinga dia,
ada tahi telinga yang keras ataupun earwax. Doktor sarankan kepada pesakit ini ataupun kepada orang ini agar menggunakan ubat titis telinga yang tertentu. Kasih dia lembut. Kemudian doktor sarankan selepas itu diadakan ear wash untuk cuci telinga tu. Lebih tepat lagi adalah untuk keluarkan earwax tu yang telah mengeras. Maka di sini timbul persoalan, Ustaz, kalau seorang Muslim ataupun Muslimah, dia ada masalah dengan earwax ni yang mengeras, dia pergi ke doktor, kan dia pakai ubat titis telinga ataupun dia menjalani ear wash. Adakah dengan ear wash ni ataupun penggunaan ubat titis telinga membatalkan puasanya ataupun tidak? Ini yang kadang-kadang ditanya oleh sebahagian di kalangan masyarakat. Apa jawapan dia ataupun apa pendirian Majma' Fiqh Islami, International Islamic Fiqh Academy? Kata Majma' Fiqh Al-Islami, ubat titis telinga ataupun earwax pada siang hari bulan Ramadan ataupun orang tu sedang puasa sunat, maka tidak membatalkan puasa. Apa hujah mereka? Mereka mengatakan sesuatu yang dititiskan di dalam telinga tidak sampai ke dalam perut, kecuali jikalau gegendang telinga dibuang ataupun sudah pecah. Jadi kalau kita guna ubat titis telinga, kita titiskan dekat telinga, dia tidak sampai ke dalam perut. Kita bincangkan pada sesi lalu yang ulama selisih pandangan. Kayu ukur apakah yang digunakan untuk kita mengatakan yang puasa seseorang itu batal? Sebahagian di kalangan ulama mengatakan yang dimasukkan batal puasa adalah bila sesuatu itu masuk ke dalam perut kita dalam bentuk makanan ataupun minuman. Itu batal puasa. Selagi mana tidak berlaku perkara itu, selagi mana makanan dan minuman tidak masuk ke dalam perut, maka itu tidak batal puasa. Jadi kata hujah tak batal puasa ni adalah kerana sesuatu yang dititiskan dalam telinga dia tak sampai ke dalam perut. Kecuali jikalau gegendang telinga itu dibuang ataupun sudah pecah. Dan mereka juga berhujah, mereka mengatakan ubat yang digunakan tidak mengandungi bahan makanan. Bila kita gunakan ubat titis telinga tu, kebiasaannya bukan suka-suka pakai kan? Ada sebab tertentu. Bila kita menjalani ear wash, bukan suka-suka kan nak menjalani ear wash, ada sebab tertentu. Kerana kebiasaannya adalah tahi telinga mengeras. Oleh kerana ubat yang digunakan itu tidak mengandungi bahan makanan, maka tidak membatalkan puasa. Jadi kalau sekiranya ada sesiapa di kalangan Muslim ataupun Muslimah, mereka mengandungi masalah berkaitan dengan tahi telinga yang mengeras ataupun earwax, pergi ke doktor, doktor suruh gunakan ubat titis telinga yang tertentu, doktor sarankan dijalankan ear wash, maka boleh kita jalani ear wash tersebut dan dia tidak membatalkan puasa. Itu merupakan pendirian Majma' Fiqh Islami, iaitu International Islamic Fiqh Academy. Daripada ear wash, kita beralih pula kepada perbahasan yang seterusnya. Bagaimana pula dengan ubat titis mata? Adakah penggunaan ubat titis mata ni batal tak puasa? Kalau tadi kita bahaskan tentang ear drop ataupun tentang ear wash. Minggu lepas kita bahaskan tentang nasal drop, tentang ubat titis hidung. Malam ni perbahasan kedua kita nak bincangkan tentang ubat titis mata. Jadi adakah dengan menggunakan ubat titis mata itu membatalkan puasa ataupun tidak? Kita kalau ikut perbincangan para ulama dalam hal ini, kita akan lihat penggunaan ubat titis mata sama ada batal ataupun tidak puasa adalah isu khilafiyah.
isu yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebahagian ulama kata batal, manakala sebahagian ulama mengatakan tak batal. Dan barangkali pendirian ataupun pendapat yang lebih hampir kepada kebenaran dalam isu ini adalah pendapat yang mengatakan penggunaan ubat titis mata tidak membatalkan puasa. Dan itu merupakan pendirian Majma' Fiqh Al-Islami, International Islamic Fiqh Academy. Apakah hujah mereka? Mereka mengatakan rongga mata hanya menampung sedikit titisan obat. Jadi dia tidak membatalkan puasa. Ini dikiaskan kepada sedikit sisa air yang terlekat pada tekak ketika berkumur-kumur. Kan? Mereka mengatakan kita kalau guna obat titis mata, kebiasaannya jumlah ada sedikit sangat. Dan jumlah yang sedikit ini adalah dimaafkan. Sama juga dengan dikiaskan kepada sedikit sisa air yang terlekat pada tekak ketika berkumur-kumur. Dan ulama yang mengatakan tak batal puasa, mereka juga mengatakan yang penggunaan obat titis mata ni, dia bukan bentuk makanan dan dia bukan minuman. Kita orang biasa, kita tak makan pakai mata gitu. Kita manusia, kita tak makan pakai, kita tak minum pakai mata kita, melalui mata kita. Kita makan dan minum melalui mulut kita. Jadi mata ni, kata para ulama, dia bukan jalan untuk seorang hamba ataupun manusia menerima makanan ataupun minuman. Dia bukan jalan untuk membawa makanan ataupun minuman ke dalam perut. Jadi oleh sebab itu, oleh kerana ubat titis mata ni, dia bukan bentuk makanan, dia bukan bentuk minuman, maka kata para ulama, ia tidak membatalkan puasa. Jadi kalau sekiranya ada seorang Muslim kan, pada siang hari bulan Ramadan, dia ada sakit mata, kemudian pergi ke klinik, doktor sarankan menggunakan ubat titis mata yang tertentu pada siang hari bulan Ramadan untuk merawat sakitnya itu, boleh ke tidak Ustaz? Adakah membatalkan puasa? Kata Majma' Fiqh Al-Islami, kata International Islamic Fiqh Academy, penggunaan ubat titis mata tidak membatalkan puasa. Kerana dia bukan datang dalam bentuk makanan, dia bukan datang dalam bentuk minuman. Perbahasan kita yang ketiga yang kita nak bahaskan pada hari ini adalah tentang suntikan. Ini juga dibahaskan oleh Majma' Fiqh Al-Islami, International Islamic Fiqh Academy. Orang tanya, injection Ustaz, batal tak puasa? Saya masa teringat tahun lepas, kalau tak silap saya, bila nak dekat musim Ramadan ataupun bulan Ramadan, orang bertanya, Ustaz, ambil suntikan vaksin ni batal tak puasa? Kalau diambil pada siang hari bulan Ramadan. Jadi soalan tentang suntikan vaksin sama ada batal puasa ataupun tidak, dia berkait rapat dengan perbincangan ulama sama ada injection, mengambil suntikan, batal puasa ataupun tidak. Sebelum nak jawab soalan ini, kata para ulama, kita perlu tahu terlebih dahulu apakah jenis suntikan yang ada. Jadi injection ataupun suntikan ni, dia boleh dibahagikan kepada beberapa kategori. Ada injection dipanggil sebagai subcutaneous injection. Ataupun dia punya short form dia adalah SC. Ada sebahagian suntikan dia dipanggil sebagai intramuscular injection. Ataupun dia punya short form adalah IM.
Dan ada sebahagian suntikan injection dipanggil sebagai intravenous injection. Tadi kita kongsi dengan antum subcutaneous injection, intramuscular injection, intravenous injection. Apa benda tu Ustaz? Subcutaneous injection adalah mereka menyuntik atau mereka inject ke dalam fat tissue yang berada antara kulit, between the skin and the muscle. Itu subcutaneous injection. Yang kedua tadi saya kongsi adalah intramuscular injection. Yang mana injectionnya berlaku deep into the muscle. Manakala jenis yang ketiga tadi adalah intravenous injection. Mereka melakukan suntikan into the vein ataupun kepada urat. Jadi suntikan ni tempat yang dia suntik tu sama ada urat nadi ataupun kepada otot. Kan dia juga suntikan nampak macam sama daripada sudut luaran, tapi tempat yang diinjek adalah berbeza-beza. Itu satu cara untuk classify ataupun categorizekan jenis-jenis suntikan yang ada. Di sana ada jenis yang kedua ataupun cara yang kedua dalam membahagikan jenis-jenis suntikan. Daripada sudut hukum ataupun hukum fikih, suntikan ataupun injection terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil sebagai non-nutritive injection. Yang kedua adalah nutritive injection. Apa tu? Non-nutritive injection adalah suntikan yang tidak mendatangkan khasiat. Manakala nutritive injection adalah suntikan yang mendatangkan khasiat. Jadi berlaku perbincangan di kalangan ulama. Bila mereka bahaskan tentang suntikan, injection, sama ada batal puasa ataupun tidak, ulama kita akan bahagikan kepada dua kategori ini. Non-nutritive injection yang tidak mendatangkan khasiat dengan nutritive injection yang mendatangkan khasiat. Rata-rata para ulama syariah pada zaman ini mereka berpandangan jenis suntikan yang pertama iaitu non-nutritive injection, injection ataupun suntikan yang tidak mendatangkan khasiat, dia tidak membatalkan puasa. Tak kisahlah dia jenis yang subcutaneous injection tadi yang kita kongsi dengan antum, ataupun intramuscular injection, ataupun intravenous injection. Selagi mana dia berada dalam kategori non-nutritif, tidak mendatangkan khasiat, tidak mendatangkan makanan kepada tubuh badan, maka dia tidak membatalkan puasa. Kenapa dia tak batal puasa, Ustaz? Kerana kata para ulama, asal ibadah puasa adalah sah sehingga ada dalil untuk menunjukkan yang puasa tu batal. Non-nutritive injection, suntikan jenis yang tidak mendatangkan khasiat ni, dia bukan membawa makanan dan minuman ke dalam badan kita. Oleh kerana dia bukan bentuk makanan, oleh kerana dia bukan bentuk minuman, maka kata para ulama tidak membatalkan puasa non-nutritive injection, suntikan yang tidak mendatangkan khasiat. Yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama pada zaman ini adalah tentang nutritive injection, iaitu suntikan yang mendatangkan khasiat. Ini yang ulama kita selisih pandangan. Inilah yang kalau kita cuba Google dekat website, kita akan lihat ada sebahagian website laman, sebahagian ulama kata nutritive injection ni batal puasa kalau dilakukan pada siang hari bulan Ramadan. Manakala sebahagian
ulama yang lain mengatakan yang nutritive injection tidak membatalkan puasa. Jadi ulama selisih pandangan tentang nutritive injection ni. Antara badan fatwa yang kata nutritive injection, suntikan yang mendatangkan hasiat ni batal puasa, antaranya adalah Majma' Fiqh Al-Islami, International Islamic Fiqh Academy, Akademi Fiqh Islam Antarabangsa. Mereka kata nutritive injection batal puasa. Antara yang kata nutritive injection membatalkan puasa adalah Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Salah seorang tokoh ulama syariah yang terkenal daripada bumi Syria. Itu satu pandangan. Di sana ada pandangan kedua di kalangan para ulama. Pandangan kedua di kalangan ulama mengatakan nutritive injection, iaitu suntikan yang mendatangkan hasiat, pun tak batal puasa. Ini merupakan pandangan yang kedua. Jadi di kalangan ulama yang berpegang dengan pandangan yang kedua adalah sebagai contoh Syekh Mahmud Shaltut. Antara yang kata nutritive injection tak batal puasa adalah Syekh Said Sabiq. Mereka mengatakan tak batal puasa. Apa hujah-hujah mereka? Ulama yang kata nutritive injection batal puasa, mereka mengatakan injection ataupun suntikan yang mendatangkan hasiat ni, dia resembles, dia menyerupai makanan dan minuman. Oleh kerana dia menyerupai makanan dan minuman, maka batal puasa. Itu hujah ulama yang kata nutritive injection batal puasa. Apakah pula hujah-hujah ulama yang mengatakan nutritive injection ini tidak membatalkan puasa? Mereka mengatakan suntikan ni, injection ni, tak kisahlah yang non-nutritif ke, yang nutritif, yang datangkan hasiat ataupun yang tak mendatangkan hasiat, dia ni diberikan bukan daripada mulut. Dan dia tidak mengenyangkan. Pada pandangan pendirian yang kedua ni, golongan ulama yang kedua, sesuatu itu membatalkan puasa kalau dia masuk melalui the normal passage, iaitu kita makan minum melalui mulut, masuk ke dalam perut. Kalau melalui saluran tersebut, baru batal puasa. Tetapi kalau melalui saluran yang lain seperti injection, suntikan, yang mana tak masuk melalui jalan biasa, yang mana tak masuk melalui mulut dan tidak pula mengenyangkan, kata golongan ulama yang kedua adalah ia tidak membatalkan puasa. Itu pandangan yang kedua. Jadi ada khilaf di kalangan ulama. Kan ada perselisihan pandangan di kalangan ulama. Apabila para ulama syariah kita yang muktabar berbeza pandangan dalam isu ini, kita sebagai umat Islam boleh berlapang dada. Kalau sekiranya kita lebih cenderung kepada pandangan para ulama yang berpandangan nutritive injection pun tak batal puasa, silakan, tak jadi masalah. Kalau kita lebih cenderung kepada pandangan mengatakan nutritive injection, suntikan yang mendatangkan hasiat, batal puasa, seperti pandangan Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, pun tak jadi masalah. Boleh kita berpegang. Ini isu ijtihadiyah. Isu-isu ijtihad yang mana para ulama kita berusaha untuk mengeluarkan pandangan. Isu-isu yang tidak secara jelas disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi kita ni hidup dalam satu zaman, kadang-kadang timbul isu-isu semasa, yang mana isu-isu semasa ni dia tak ada satu ayat Quran yang jelas yang membincangkan tentang isu tersebut.
And dia tak ada satu hadis Nabi yang jelas yang sentuh tentang isu tersebut. Bila tak ada ayat Quran ataupun hadis Nabi yang jelas yang menyentuh, membahaskan tentang suatu isu, itulah ulama perlu berijtihad. Ulama perlu mengeluarkan pandangan mereka. Jadi jenis suntikan ada dua, non-nutritive injection, nutritive injection. Non-nutritive injection tidak batal puasa. Nutritive injection diperselisihkan oleh para ulama tentang statusnya sama ada batal puasa ataupun tidak. Perbahasan yang keempat adalah tentang ointment, oil dengan plaster. Jadi ustaz, kan orang tu kalau dia sakit dia guna minyak yang tertentu kan, dekat kulit dia, tangan ke kaki. Orang tu dia sakit, cedera, luka, gunakan certain ointment, gunakan plaster. Adakah dengan penggunaan benda-benda ini membatalkan puasa ataupun tidak? Apa pendirian Majma' Fiqh Islami, International Islamic Fiqh Academy, kata mereka tak batal puasa. Kerana kata mereka tiada sebarang unsur yang menghubungkan bahan tersebut dengan perut. Yang batal puasa bila kita makan ataupun minum kemudian sampai ke dalam perut. Kita ni kalau setakat gunakan minyak, gunakan plaster, plaster tu bukan makanan. Plaster pun bukan minuman. Sama juga dengan ointment yang kita gunakan. Kita tak makan ointment. Oleh kerana dia bukan bentuk makanan, oleh kerana dia bukan bentuk minuman, kata para ulama termasuklah Majma' Fiqh Islami, Akademi Fiqh Islam Antarabangsa tak batal puasa. Perbahasan yang kelima yang terakhir pada malam ini, ada tanya Ustaz, bagaimana pula kalau ada peralatan ataupun obat-obatan yang tertentu yang masuk ke dalam badan menerusi alat kelamin wanita dengan tujuan perubatan. Kan kalau di atas tujuan perubatan dimasukkan obat-obatan tertentu ataupun masukkan alat-alat tertentu, peralatan yang berkaitan yang ada kat hospital dimasukkan melalui alat kelamin wanita, batal tak puasa? Ini juga dibincangkan oleh para ulama syariah semasa kita. Apa kata mereka? Mereka mengatakan alat kelamin wanita diyakini tidak bersambung dengan rongga perut. Kita masukkan obat-obatan, kita masukkan alat-alat perubatan ke dalam alat kelamin oleh golongan para doktor atas tujuan perubatan, itu tidak batal puasa. Dan memasukkan obat-obatan, memasukkan peralatan yang ada kaitan dengan perubatan ni ke dalam alat kelamin wanita juga, dia bukan, dia tak sama dengan hubungan sebadan yang diadakan antara suami dan isteri. Salah satu perkara yang batal puasa selain daripada makanan dan minuman yang kita pernah bincangkan adalah hubungan sebadan antara suami dan isteri. Batal puasa. Tapi memasukkan obat, memasukkan alat-alat perubatan oleh golongan doktor dengan tujuan merawat, kan? Maka itu bukan termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Sebagai kesimpulan pada malam ini sebelum saya undurkan diri, hari ini kita kongsi dengan antum beberapa pendirian ataupun pandangan Majma' Fiqh Islami, Akademi Fiqh Islam Antarabangsa tentang beberapa isu, dan ini merupakan perkara-perkara yang menurut mereka tak batal puasa. Obat titis telinga, ear wash, tak batal puasa menurut mereka. Obat titis mata, tak batal puasa. Non-nutritive injection, suntikan yang tidak mendatangkan khasiat, tak batal puasa. Adapun suntikan yang mendatangkan khasiat, itu ulama selisih pandangan. Yang mana kita boleh berlapang dada. Penggunaan ointment, oil, plaster dekat kulit kita, tak batal puasa kata Majma' Fiqh Islami. Peralatan ataupun obat-obatan yang dimasukkan ke dalam badan menerusi alat kelamin wanita pun tak batal puasa. Jadi itulah beberapa sedikit perkongsian berkaitan dengan pendirian Majma' Fiqh Islami tentang isu-isu perubatan dan kaitannya dengan puasa.
Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada kesalahan, kesilapan, kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.